Orang musyrikin Quraisy ni dia ada tauhid tak? Ni masuk isu tauhid 3. Nanti insya-Allah dalam sesi yang akan datang kita akan buka tuntas benda ni. Sebab ada pihak yang mengatakan bahawa Abu Jahal pun ada tauhid. Musyrikin Quraisy pun ada tauhid. Ini salah. Pegangan ini yang mempermudah-mudah mensyirikkan orang yang istighathah. Sebab mereka kata bahawa Nabi-Nabi datang ni bukan nak cerita Tuhan satu. Semua orang tahu dah. Nabi-Nabi datang hanya nak ingatkan kita penyembahan hanya mesti ditujukan kepada Tuhan. Bukan nak kata Tuhan itu satu. Semua orang dah tahu. Ini yang Muhammad Abdul Wahab pegang. Ini racun dia. Ini yang bahaya dia. Sampai dia kata bahawa kesyirikan orang Muslim zaman dia lebih teruk daripada syirik orang musyrikun Quraisy. Sampai kata Abu Jahal lebih ada tauhid daripada orang-orang yang istighasah dekat kubur. Ini dahsyat. Ini bukan sekat takfir. Dia meletakkan tahap kekufuran yang lebih tinggi daripada kekufuran musyrikun Quraisy. Sedangkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala laknat teruk mereka ni. So kalau you kata orang Islam pergi ke kubur minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, you kata sama level atau lebih teruk. Oh, that's a very very heavy statement. Kesilapan di sini apabila salah faham berkenaan dengan tauhid. Musyrikun Quraisy ada tauhid ke tidak? Ya, ada statement dalam Quran dia kata Allah yang cipta langit bumi Allah. Tetapi mereka mensyirikkan Allah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan lain mereka siap kata Tuhan ada anak. Betul? Ada anak perempuan. Tuhan bila bab doa, bila nak cerita bila bab nak cerita benda-benda buruk, dia cakap pelan-pelan. Ada orang tegur, kenapa cakap pelan-pelan? Cakap kalau cakap kuat-kuat Tuhan dengar. Cakap pelan-pelan Tuhan tak dengar. Ini termasuk dalam akidah dia, bang. Maksud dia, diorang telah menarik sifat sami' daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka percaya bahawa Tuhan ini dia tak tahu semua benda. Bila Nabi datang bawa tauhid, apa respon mereka? Aja'alallaha ilahan wahida? Adakah kamu nak jadikan Tuhan ni Tuhan yang satu? Dan banyak-banyak Tuhan ni kau cakap Tuhan satu ya? Bila baca sebab nuzul tu, dia orang cerita kenapa? Cakap, boleh ke Tuhan dengar ramai-ramai orang doa sekali ni? Itu dia. So siapa yang menganggap bahawa musyrikun Quraisy ni ada tauhid, hang tak faham tauhid. Dia orang telah mensyirikkan Allah. Dia orang telah menarik sifat Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang nak kata bahawa Allah laisa bi'alim. Allah bukan alim. Allah memerlukan demigods untuk report kepada dia. Sebab tu ada Tuhan-Tuhan lain. Tuhan langit, Tuhan bumi, ada Lata, ada Uzza. Dia orang ni yang akan sampaikan berita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That means Allah ni dengan sendirinya dia tak mampu untuk tahu, tak mampu untuk mendengar. Dia memerlukan orang untuk report kepada dia. Okay? That means musyrikun Quraisy ni memang musyrik. Dia orang tak tahu tauhid. Dia orang tidak tahu tauhid. Salah besar nak kata dia orang ada tauhid. Dia orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dia orang punya talbiyah kan. Labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Engkau tidak ada sekutu kecuali sekutu milik engkau. Yang sekutu tu engkau miliki dia. Ada sekutu, tapi sekutu tu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So dia orang ni bukan muwahhid, dia orang tak ada tauhid. Dia orang tak ada tauhid rububiyah, dia orang tak ada tauhid uluhiyah. Salah besar untuk kata bahawa mereka ada tauhid rububiyah. They don't even have tauhid rububiyah. Okay? Orang dah tarik sifat-sifat rububiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza orang-orang yang pergi ke kubur ni, kalau awak tanya dia orang, adakah awak memberikan sifat-sifat Allah kepada Abdul Qadir Jilani? Adakah tanpa Abdul Qadir Jilani Allah tak boleh tahu doa awak? Dia kata tak. Saya hanya bertawassul. Saya percaya pada orang yang telah mati ni, wali Allah ni boleh mendoakan kita. Jangan kamu sekali-kali mensyirikkan mereka. Kamu boleh tak setuju, kamu boleh kata perbuatan dia bid'ah. Sebab saya pun tak setuju, bagi saya itu adalah haram. Tetapi untuk lompat kepada syirik itu cerita lain. Sampai halalkan darah orang itu cerita lain. Punca dia apa? Mereka menyamakan benda ni dengan perbuatan musyrikun Quraisy. Itu punca dia. Sebab mereka kata Abu Lahab ada tauhid, Abu Jahal ada tauhid. Sama juga dengan orang-orang yang sembah kubur ni, dia kata. Dia orang kata Tuhan tu Isa.
tapi mereka beribadah kepada orang kubur ni. Sama dengan Abu Jahal. Kata Tuhan itu satu. Dia acknowledge Allah pencipta, tetapi dia tujukan penyembahan dia kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. So disamakan. Bahkan lebih terukkan lagi sufi-sufi yang pergi ke kubur ni. Saya bukan kata saya setuju dengan perbuatan golongan ini. Kita kata cukup mengatakan perkara ini haram. Tapi untuk kamu lompat kepada syirik, you have to bring forward kayu ukur, dawabit ibadah yang jelas. Kita mengatakan you hanya melakukan syirik di kubur apabila you menganggap orang dalam kubur tu ada sifat-sifat ketuhanan atau lebih teruk daripada tu Tuhan. Itu baru kita kata syirik akbar. Selagi dia tidak percaya bahawa benda ini ataupun makhluk ini ada sifat-sifat ketuhanan ataupun Tuhan, itu bukan syirik. Sama juga. Ini mungkin sebahagian pihak dengar tak boleh terima. Tapi saya ajak awak berfikir dengan rasional. Orang pergi kubur, sujud, terus jatuh syirik tak? Susah kan nak jawab? Sebab perbuatan sujud ni macam very special. Itu Allah. Dalam 4 mazhab kita tidak mensyirikkan benda ni. 4 mazhab. Mazhab selain 4 ni saya tak tahu lah. 4 mazhab tidak mensyirikkan. Kecuali kalau dia sujud dan dia kata yang dalam kubur ni Tuhan. Atau ada sifat-sifat ketuhanan. Maka baru jatuh syirik. Sebab apa? Sebab keluarga Nabi Yusuf sujud kepada dia. Malaikat disuruh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Ada sujud tahiyyah, ada sujud ibadah, ada sujud takrim, ada sujud ibadah, ada sujud memuliakan, ada sujud menyembah. So jangan suka-suka kita nak kata terus ini adalah penyembahan. Sebab maksud sembah tu apa? Maksud sembah adalah awak kena anggap yang awak sembah tu sebagai Tuhan. Kalau awak tak anggap dia Tuhan, itu bukan penyembahan. Kalau awak muliakan, awak rendahkan diri awak di depan makhluk tersebut, itu tidak boleh dikira. Awak boleh melampau dalam merendahkan diri awak. Awak boleh melampau dalam memuliakan. Tapi selagi awak tidak menganggap dia Tuhan atau ada sifat-sifat ketuhanan, selagi itu tidak masuk dalam kategori syirik. Ada. Kalau gitu tak adalah orang buat syirik, Ustaz. Ada. Ada je orang yang menganggap wali kutub ni ada sifat-sifat Tuhan. Ada. Boleh hidupkan, boleh matikan dan berkuasa atas segala sesuatu. Itu dah bagi sifat-sifat ketuhanan kepada mereka. Kalau setakat kata Allah akan kabulkan doa mereka, itu kita boleh terima lagi sebab ada dalam hadis. Orang yang Allah sayang, Allah akan kabulkan doa dia. Tapi untuk awak kata bahawa dia ni diberikan mandat untuk mengurus alam, maksud dia tak perlu lagi minta izin, dia ada istiqlaliyah, dia ada apa kita kata mandat lah, kebebasan untuk menguruskan, Allah dah bagi dia mandat dan dia berkuasa atas segala sesuatu, dia boleh hidupkan dan boleh mematikan. Itu sudah termasuk memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk. Silakan. Saya bertanya sikit tentang syirik ni. Adakah syirik itu boleh berlaku dengan i'tiqad dan juga boleh berlaku dengan perbuatan? Kadang-kadang i'tiqad lain tapi dia buat tu dah jadi syirik, ataupun dengan perkataan. Mana salah satulah. Contoh, i'tiqad dia tidak mensyirikkan Allah, perbuatan pun tidak, tapi perkataan dia tu. Sebab dalam hadis ada yang saya baca ni, yang Nabi kata ada lelaki yang pada waktu pagi dia beriman, lepas tu petang jadi kafir. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Lepas tu Nabi kata dia menjual agamanya dengan dunia. Maknanya ada yang seolah-olah dia mensyirikkan Allah dengan mungkin dengan harta dia. Okey. Hadis tu ulama menjelaskan itu bukan kufur akbar. Sebab kufur pun ada banyak, ada kufur asghar, ada kufur yang kecil, ada kufur yang tidak memurtadkan. Contoh, Nabi kata orang yang berzina tu waktu dia berzina dia tidak beriman. Adakah Nabi nak kata waktu dia berzina tu dia murtad? Tidak. That means pada waktu tu, that means Nabi nak kata pada waktu itu dia punya psychological state, dia terlupa iman dia. Dia seolah-olah macam tidak beriman. Sebab kalau ambil zahir hadis tu, seolah-olah macam Nabi nak kata orang yang bila buat dosa, dalam keadaan dia buat dosa tu dia tidak beriman. Seolah Nabi nak kata dia kafir ke? Tidak. Itu kita kata sebagai kufur asghar ataupun kufur nikmat. Kufur juga. Setiap maksiat adalah kufur sebenarnya, betul tak? Dari segi bahasa. Setiap kali kita lakukan maksiat, dari segi bahasa boleh kata benda tu kufur. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembunyikan kebenaran. Kita tahu benda tu salah, kita sembunyikan. Kita tetap buat. Secara bahasa boleh panggil benda tu kufur. So kufur lughawi atau kufur syar'i. Dalam fiqh bila kita bahas pasal kufur syar'i ni, kufur yang syar'i ni yang memurtadkan orang ni,
Itu syirik kepada Allah, kan? Sujud kepada berhala, contoh. Itu secara zahir. Kalau dia kata, oh saya tak berniat untuk menyembah dia, katalah dia dipaksa ke atau dia jahil, memang betul dia tak murtad. Tapi orang luar boleh hukum dia sebagai murtad. Sebab kita diperintahkan untuk hukum secara zahir. Sebab kalau kata orang yang sembah berhala Lata Uzza ni tak semesti kufur, susahlah macam tu. Kan? Ada je orang yang akan buat, lepas tu kata saya tetap beriman dalam hati. Tak boleh macam tu. You dah buat satu perbuatan kufur, tak kira apa you pegang, you boleh dianggap sebagai kufur. You di mata Allah cerita lain lah. You mungkin buat dipaksa ke, you bodoh ke, IQ rendah sangat ke, you jahil ke, itu cerita lain. Tapi secara rasmi, for social purposes, you must be declared as a non-Muslim. We cannot allow such thing to happen and give excuses. Tak boleh. Because if the door of excuses is open, habis. Banyak lagi bencana yang boleh berlaku. Ya. Macam dalam Al-Quran kan ada orang musyrik beritahu yang dia mengambil berhala sebagai perantara kan, macam medium kan. Macam mana kalau orang kiaskan benda tu dengan mayat lah kan, dengan kubur. Macam saya kata tadi, diorang menganggap berhala-berhala diorang ni sebagai perantara. Kenapa? Sebab Allah tak boleh buat kerja dia tanpa diorang. Ada tak golongan sufi yang cakap benda yang sama? Allah tak boleh uruskan alam tanpa Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau dia kata macam tu, murtad. Tapi sejauh yang saya dengar, saya tak pernah. Tapi membawa implikasi itu kalam seperti Abdul Karim Al-Jili, yang kata wali kutub ni berkuasa atas segala sesuatu, boleh hidupkan, boleh matikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tak boleh. Itu tidak boleh. So faham beza dia? Allah tak boleh buat kerja dia tanpa perantara ni. Allah tak boleh dengar doa yang banyak-banyak ni. Sebab tu kita kena doa kepada orang bawahan ni. Sebab orang bawahan ni akan bawa kepada bos. Dia kias betul-betul Allah ni macam manusia. Dia tanya macam mana Tuhan dengar doa orang ramai ni? Nampak tak? Itu syirik dia. Itu bengapnya dia orang ni. Sebab tu dia orang menyembah berhala ni. Clear sebab tu dia percaya berhala-berhala ni menguruskan. That means Allah perlu kaki tangan ni untuk uruskan alam ni. Wish, tak boleh cakap macam tu. Mana ada orang Muslim yang cakap macam tu? Mana dia kata bahawa Allah kalau tak ada pengurus, tak ada malaikat, Allah tak boleh uruskan? Mana ada? Kan dia orang kata malaikat juga adalah anak-anak Tuhan, anak-anak perempuan Tuhan. Sebab dia ingat bahawa malaikat ni kalau tak ada, Allah tak boleh uruskan alam ni.